Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang penonton, salam muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Pada kali ini saya nak bercakap berkaitan satu topik yang sedang viral. Yang saya kira hangat tak hangat pun sedang berviral di dalam kita punya aplikasi telefon masing-masing, iaitu Face App. Kita sebagai orang Islam, adakah kita terikat dengan hukum nak main Face App tu? Tak boleh. Sekadar main, sekadar suka-suka. Rupa-rupanya tuan-tuan, di dalam agama kita menetapkan bahawa kita bermain walaupun dengan keadaan suka-suka. Kita main Face App lelaki tukar kepada perempuan, hukumnya adalah tidak dibenarkan, ataupun senang disebut dengan perkataan haram. Sidang penonton yang dirahmati Allah, jadi nak main Face App perempuan lelaki haram. Apa dalilnya kenapa tidak boleh? Dia sekadar suka-suka saja. Takkan suka-suka pun tak boleh? Sebab agama kita menetapkan bahawa dengan ilah tasyabbuh tu. Tasyabbuh tu apa maksudnya? Kita menyerupai sesuatu. Jelasnya baginda Nabi SAW mengatakan, bersabda bahawa Rasul SAW itu melaknat kepada orang lelaki yang menyerupai perempuan, orang perempuan yang menyerupai lelaki. Dalam gaya tersebut disebut dengan tasyabbuh. Kita orang kata apa, memperumpamaan lelaki sebagai perempuan, perempuan sebagai lelaki. Itu satu benda yang jelas diharamkan dalam agama. Begitu dengan hukum kita main Face App, muka kita muda, kita jadi tua. Berlaku unsur penipuan. Itu bergantung kepada niat. Kalau kita mengatakan bahawa tua nanti kita akan jadi rupa yang macam ni, maka hukumnya adalah tidak dibolehkan, tidak boleh dipercayai kerana dia melakukan satu pembohongan. Dan kalau kita sekadar main Face App tua itu, kita mengatakan bahawa nanti tua, nanti macam ni lah rupa aku dan aku akan jadi tua. Maka dengan tuanya aku ni, aku lebih mendekatkan diri kepada agama dan mendekatkan diri kepada kematian. Maka hukumnya di situ adalah diharuskan. Bergantung kepada niat. Ala kulihat, begitu banyak face app ada sekarang ni berlaku dengan satu lagi TikTok Lati Challenge pun kita boleh huraikan di sini. Menyatakan bahawa Lati Challenge itu jelasnya itu apa yang make up tunduk jadi cantik kan, pusing kanan jadi muka lain, pusing kiri jadi muka lain, yang terakhir pusing-pusing jadi hantu. Jadi muka hantu kan. Jadi itu bukan budaya Islam. Jadi bukan budaya Islam, kita tasyabuh kepada bukan budaya Islam, jelasnya adalah tidak dibenarkan atau diharamkan. Dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia ada kalangan mereka. Dan hadis ini jelasnya dihuraikan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir. Al-Hafiz Ibn Katsir mengatakan tasyabuh itu kita mengikut pakaian mereka, kita mengikut perlakuan mereka, kita mengikut akhlak mereka, cara cakap mereka, maka kita adalah daripada kalangan mereka. Di dalam agama jelasnya kita tidak boleh melakukan perkara-perkara ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, tetapi syurga bagi orang kafir. Orang beriman nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh berdasarkan hukum. Tapi orang kafir silakan buat. Kerana akhirat esok milik orang yang beriman, yakni milik kita. Nabi jelaskan kepada kita bahawa misalnya umat Nabi akhir zaman ini akan mengikut jejak langkah Yahudi Nasara, orang kafir. Sidang penonton, salam muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira penjelasan saya ini dapat memahamkan tuan-tuan dari sudut kenapa tidak kita benarkan Face App ini untuk kita buat. Begitu dengan orang kata apa, Lati Challenge itu untuk kita tiru. Kerana Lati Challenge itu juga lebih lagi kita risaukan gugurnya akidah kita tuan-tuan. Dia bermain dengan akidah. Kalau kita main dengan pemujaan hantu itu bagaimana? Walaupun kita kata kita bukannya memuja hantu, kita sekadar melakukan, namun ingat bahawasanya dengan perlakuan boleh menggugurkan akidah. Akidah kita ni boleh gugur dengan 3 langkah. Yang pertamanya dengan niat, i'tiqad hati kita. Kita mengatakan agama Islam ni bukan agama yang terbaik, Allah tu bukan Tuhan. Itu gugur akidah. Kita menyebut dengan perkataan kita, kita mempersendakan agama, kita mempersendakan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, gitu gugur akidah kita. Begitu yang ketiga dengan perbuatan. Kita menunjukkan perbuatan, kata kita ni menyembah, memuja sesuatu benda, ataupun sesuatu berhala, ataupun satu perbuatan menyebut memberikan seolah pemujaan.
maka kita khawatiri bahawa perbuatan tersebut mampu untuk menggugurkan akidah orang yang melakukan. Berhati-hati dalam kehidupan. Memanglah di akhir zaman ini kita nak menggenggam agama kita ni diibaratkan sebagai kita menggenggam bara api di tangan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat memahami keseluruhan penonton salam muslim yang dirahmati Allah. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.